علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة. Yang mana kita berhenti pada pembatal wuduk. Kita sebelum ni bahas berkaitan dengan pembatal wuduk, iaitu perkara yang membatalkan wuduk. Sebelum ni kita dah selesai membicarakan tentang perkara yang membatalkan wuduk. Yang pertama, keluar sesuatu daripada kubul dan dubur. Baru ni kita bincang berkaitan dengan perkara yang membatalkan wuduk juga adalah hilang akal. Kemudian sebelum tu yang kedua, tidur dalam keadaan tidak tetap papan punggung, maka membatalkan wuduk. Kita dah bahas dah. Kemudian yang ketiga, hilang akal. Hilang akal akan membatalkan wuduk. Tidur tadi jika tetap papan punggung, maka tak batal. Kalau tetap papan punggung tak batal, walaupun tidur tu lama. Kemudian kita dah bincang berkaitan dengan yang ketiga, bersentuh kulit. Bersentuh kulit lelaki dan perempuan. Yang keempat tu, batal wuduk. Kemudian bersentuh kulit lelaki dan perempuan tu pun kita bahas, adakah lelaki perempuan tu secara mutlak. Macam mana kalau budak-budak? Kalau budak-budak baru umur 7-8 tahun, takkan batal kot kalau salam dia. Ya, ada keadaannya dia boleh membatalkan. Apabila budak tadi tu dia dah rupa orang baligh, perempuan baligh, yang diberi pesanan, kita beri pesanan kepada cikgu-cikgu, jangan duduk salam je anak murid tu kan, yang dah jenam tu, belum ni. Kemudian perkara yang membatalkan wuduk juga adalah menyentuh kemaluan. Yang mana menyentuh kemaluan ni tersentuh sama ada kemaluan lelaki atau perempuan lah, zakar atau faraj, akan membatalkan wuduk. Dan sentuh tu dengan perut. Kalau kita tengok kat bawah tu, yang dimaksudkan dengan perut, tapak tangan, perut jari yang disebut di bawah tu, dimaksudkan dengan tapak tangan itu jika kita tekankan tapak tangan itu ke lantai, ke tempat keras, mana yang terkena lantai itulah dia tapak. Jadi letak tangan ni dekat lantai akan bersentuh dengan tapak tangan. Sebenarnya lagi mudah ambil bedak atau ambil tepung, tabur, kemudian tepuk je lah. Yang mana putih tu, kawasan putih tu, yang kena bedak atau kena tepung tadi tu, tak boleh kena kubul dan dubur. Jika kena kawasan putih tu, maka membatalkan wuduk. Membatalkan wuduk. Sama ada kemaluan tu diri dia sendiri ataupun orang lain punya. Sama ada walaupun budak kecil, bayi sekali pun, walaupun dia nak basuh anak dia, buang air ke apa ke, dia nak semayang, ambil wuduk dah, basuhlah dulu anak dia, katalah umur 2-3 bulan, basuh, peganglah kemaluan anak dia, maka batal wuduk, tak boleh semayang, kena ambil wuduk lain walaupun anak. Malah ulama membahaskan walaupun kemaluannya terpotong sekalipun, ada aksiden ke apa, tolong kutip otak, tolong kutip daging satu-satu, tengok ni apa benda lain macam ni, pegang kutip dalam plastik, contohlah. Tiba-tiba baru tahu Allah, tu kemaluan dia. Dia nak pergi sembahyang tadi dah ambil wuduk, kena ambil wuduk balik. Sampai macam tu sekali. Dan kita bahas juga berkaitan dengan lubang dubur juga membatalkan. Lubang yang maksud kawasan yang berkedut sahaja.
Selain daripada kawasan berkedut, tepi-tepi itu semua bila tersentuh dengan tapak tangan tak batal. Dan yang disebut tadi apabila bersentuh dengan tapak tangan. Tapi kalau dia bersentuh bukan dengan tapak tangan, dengan belakang tangan, ataupun disebut sini, dan jika disentuh dengan hujung jari atau tepinya. Tepi ni yang tepat, kalau yang kita letak tadi yang tak kena, tak bersentuh dengan lantai tadi lah, ataupun kalau kita ambil bedak tadi yang tak putih tadi lah, tepi-tepi ni, ataupun di hujung jari, maka tak batal wuduk. Okay. Itu perkara yang membatalkan wuduk. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi fid darin amin ya rabbal alamin. Sebab-sebab yang mewajibkan mandi itu 6 perkara. 3 daripadanya bersekutu lelaki dan perempuan. 6 perkara ni kalau berlaku wajib mandi, 3 tu sama lelaki dengan perempuan, bersekutu. Oh, buku surat apa tak sebut tadi? Buku surat 11, Rumi 11. Jadi 3 perkara lelaki perempuan sama. Yang pertama jima'. Maka ketika berjima', dengan jima' itu menyebabkan dia wajib mandi. Dia wajib mandi mengangkat hadas besar. Iaitu bersetubuh, iaitu memasukkan zakar ke dalam farash atau dubur sampai tenggelam kepala, takuk atau kadarnya pada orang yang telah putus takuknya. Ni Tok Mudim salah potong apa ni? Dah tak ada. Habis macam mana, tak batal wuduk ke kalau bersetubuh? Tak batal juga. Cuma dikira di sini disebut dikira 1/4. Sebab dah tak ada dah, nak buat macam mana, dah terpotong. Ataupun lahir-lahir dah cacat gitu, tak ada. Maka disebut di sini dengan bersetubuh ataupun jima' tadi, masukkan zakar ke dalam farash batal, ataupun ke dalam dubur batal juga. Batal apa ni? Kita tak panggil batal, kita tak panggil batal wuduk. Dia bukan batal wuduk, dia perkara yang menyebabkan kena mandi hadas besar dalam keadaan dia tu berhadas besar. Inilah maksud di setengah-setengah kitab lain, bukan kitab dia lah, kitab lain mengatakan bertemu 2 khatan ataupun bertemu 2 tempat khitan, bertemu 2 tempat sunat. Maknanya apabila bertemu bekas potong bagi lelaki yang sunat itu dan bekas potong bagi perempuan, raiblah kepala takut itu kepada farash ataupun dubur tadi, maka menyebabkan wajib mandi. Tu kena tahu bab tu, wajib mandi. Sama ada lelaki perempuan dua-dua wajib mandi, dubur lelaki atau dubur perempuan wajib mandi, sama ada manusia, binatang atau jin wajib mandi. Itu hukum syarak, itu hukum syarak. Dan jika digesel-gesel sahaja belumlah wajib mandi, dia kena masuk baru wajib mandi. Walaupun tak keluar mani, wajib kedua-duanya mandi. Apabila tiba Nabi sebut ni, apabila bertemu 2 khitan. Itu dia sebut tu, mengatakan bertemu 2 khitan. Maksud 2 tempat sunat tu, khitan tu sunat, bertemu. Maknanya lelaki dan perempuan. Dapat kita faham juga daripada perenggan ni adalah lelaki wajib sunat, perempuan pun wajib sunat pada mazhab Syafi'i. Mazhab lain, perempuan tak wajib sunat. Dia panggil makramah, satu kemuliaan perempuan yang sunat. Tidak wajib sunat pula. Tidak wajib lagi, sunat pula. Bukan. Tidak wajib. Wajib ke sunat? Kita kena tukar sunat kepada khitan. Tidak wajib sunat. Wajib sunat. Wajib ke sunat? Tukar sunat kepada khitan. Khitan tu potong. Bagi lelaki, wajib khitan. Baru kena. Bagi lelaki, wajib sunat. Wajib ke sunat? Bagi lelaki, wajib khitan. Bagi perempuan mazhab Syafi'i, wajib khitan juga. Dua-dua wajib. Maknanya jangan lupa anak perempuan tu. Zaman ada orang lama duk cerita lah. Tahun 80-an, 90-an, anak perempuan dah mula tidak dikhitan, tidak disunat, tidak dikhitankan. Sebab tak tahulah anggapan mereka apa. Anggapan ibu bapa waktu tu apa. Tapi sebelum tahun 80-an memang sunat. Memang tak ada masalah. Tapi bermula 80-an ni orang yang cerita, bermula 80-an, mula 80-an orang tak apa-apa sunat dah. Masuk 90-an lagi tak sunat. Sekarang tak tahulah, sekarang dah buat tu 2023. Yang perempuan, sebab
mungkin istilah dia panggil apa? Maksudnya dia seolah-olah telah apa dia panggil lah? Tak boleh buat gitu. Dia ada siap undang-undang dunia lagi. Apa istilah dia panggil? Tak boleh. Sedangkan dalam Islam ada. Malah mazhab Syafi'i wajib sunat bagi perempuan. Tiba-tiba dia tak sunat. Hak asasi, hak asasi. Istilah dia panggil hak asasi bagi perempuan tu, bagi bayi tu, tak boleh. Jadi tak sunat lah tahun 80 90. Yang tahun 80 90 tu tak sunat. Sekarang ni dah umur berapa dah? Umur 30 40. Itu yang perangai pelik-pelik umur 30 40 perempuan tu. Buat tak sunat tu lah. Tiba-tiba seorang perempuan ada dua suami. Baru je lepas kan. Dulu tak pernah dengar. Dulu lelaki kahwin dua sorok. Ini perempuan kahwin dua sorok. Satu kahwin dekat Thailand, satu kahwin dekat Malaysia. Kenapa jadi benda pelik ni? Malam-malam keluar ikut lelaki naik motor balik, mak bapak tak tahu. Satu kali tu lelaki tu penat nak tumpang duduk kejap, masuk bilik tak panjat masuk bilik, lelaki ni tertidur. Mak dia buka, astagfirullahalazim, buka bilik. Kan baru tahu, sedangkan anak tu dah buat kerja tu berapa lama dah. Kenapa jadi pelik-pelik ni umur 20, 30? Kenapa? Kalau kita perhati balik, zaman orang tak peduli pasal menyunatkan perempuan, bayi pada tahun 80 dan 90. Saya tak tahu tahun 2000 macam mana. Bila macam tu, sebab dalam mazhab Syafi'i, sunat perempuan ada masalah dengan nafsu, kerana berkaitan dengan nafsu. Sunat lelaki ataupun khitan lelaki ada berkaitan dengan kebersihan untuk semayang. Nanti dia akan bahas kat bawah tu. Berkaitan dengan kebersihan. Semayang tak sah lah apalah. Tapi kalau berkaitan dengan perempuan, dia bukan masalah kebersihan, dia masalah dengan nafsu. Maka kena sunat. Sunat yang perempuan. Janganlah hak asasi katanya. Ada pula orang Islam pula tu, dia tak nak benarkan. Tapi nasib baik tak berjaya dibuat. Nak buat macam satu undang-undang di Malaysia supaya tak dibenarkan sunat bayi perempuan kerana hak asasi tadilah. Padahal itu dalam syariat ada tu. Itu maksud Nabi kata apabila bertemu dua khitan maka wajib, faqad wajibal ghusl, maka wajib mandi. Apabila ada dua orang manusia melakukan perbuatan itu, sekalipun tidak keluar mani, dikatakan keduanya telah berjunub dan wajiblah atas keduanya mandi, wajib mandi. Tetapi jika orang yang hidup memasukkan zakarnya ke dalam faraj perempuan yang telah mati, maka wajib atas lelaki mandi. Tetapi tidak diulang mandi mayat. Ini berlaku zaman-zaman dulu lah, masa curi kain kapan tu. Orang dulu, malah zaman Nabi pun ada. Dia miskin sangat lah dulu, kain kapan mencuri. Kita nak pergi kubur pun takut malam-malam dia curi kain kapan. Dah lah harga berapa sen je kain kapan tu. Orang dulu bila baru-baru tanam tu, masih lagi kain kapan tu kalau basuh, masih lagi nampak baru lepas basuh. Tapi kalau dah makan seminggu 2 minggu, payah sikit nak basuh. Jadi bila tanam siang tu, malam tu gali untuk ambil kain kapan untuk dijual. Teruk sungguh lah dulu lah. Jadi bila dia gali-gali, tengok perempuan ni, mayat perempuan ni. Tengok pula lawa lagi. Berzina, dia tak panggil berzina lah, nak panggil merogol pun tidak juga. Maka berlakulah persetubuhan dengan jenazah ataupun mayat perempuan tadi. Kemudian dapat tahu, dapat tangkap, yang tu dapat tahu. Bila dapat tahu, macam mana dengan tadi? Perempuan tadi kena mandi balik ke? Dah kira junub atau perempuan tu? Tak. Mayat tak perlu mandi. Kapan balik dan tanam. Lelaki itu yang hidup, hanya yang hidup saja. Hanya yang hidup saja yang wajib mandi. Macam tu juga kalau terbalik. Tapi tak tahulah nak jadi macam mana. Kalau terbalik, yang hidup tu perempuan, yang mati tu lelaki, berlaku persetubuhan. Kalau jadilah, maka sama juga. Yang hidup tu je yang mandi, yang mati tak mandi lah. Sekali mandi jenazah tu dah cukup dah. Sebab dia bukan mukallaf, tak ada kewajipan atas dia dah. Demikian juga jika lelaki memasukkan zakarnya ke dalam faraj perempuan, niscaya wajib mandi atas lelaki dan perempuan dah sebut tadi. Dua-dua wajib mandi. Sama ada dengan sukarela atau dengan paksaan, dua-dua kena mandi. Berbeza jika berlaku persetubuhan lah kita kata dengan khunsa muskil. Khunsa mereka yang mempunyai dua alat kelamin. Lelaki pun ada, perempuan pun ada.
dan dia tak keluar haid. Tak keluar haid. Dan boleh pakai dua-dua. Kadang-kadang kencing kot lelaki, kadang-kadang kencing kot perempuan. Berlaku persetubuhan. Yang wajib mandi hanya yang normal. Kita panggil lelaki lah kot, yang normal. Yang ada dua khunsa tu tak wajib mandi. Yang normal. Kecuali dia pegang kemaluan. Pegang kemaluan, pegang kemaluan orang lain. Tapi dari sudut bersetubuh, tak wajib mandi. Tak wajib. Sebab dia khunsa muskil. Malah khunsa muskil sebenarnya tak boleh untuk berkahwin sampai bila-bila. Yang ada dua alat kelamin. Base. Satu. Yang kedua, keluar mani daripada seorang lelaki atau perempuan. Sama ada banyak atau sedikit, seperti satu titik. Sama ada jaga atau tidur, ada nafsu syahwat atau tidak. Keluar mani walaupun tak bersetubuh. Tadi bersetubuh, wajib mandi walaupun tak keluar mani. Ini terbalik. Keluar mani walaupun tak bersetubuh, wajib mandi. Sama ada lelaki atau perempuan. Perempuan ada ke mani? Ada. Nabi sebut. Nabi dalam hadis Nabi disebut. Bila ada Ummu Sulaim, ibu kepada Anas bin Malik. Dia tanya, sesungguhnya Allah tidak malu dalam menerangkan kebenaran. Nabi kata, "Ui, awal-awal ayatnya tu suspend lah." Kata, "Wahai Nabi, aku nak tanya satu perkara. Sesungguhnya Allah tidak malu dalam menjelaskan kebenaran." Kejut Nabi, suspend ni, awal-awal tanya gitu. Apa dia? Dia kata, adakah perempuan jika keluar mani wajib mandi? Ataupun mimpi wajib mandi? Maka Nabi kata, ya. Idza ra'atil ma', jika nampak air mani itu, maka wajib mandi perempuan pun. Ummul Mukminin, isteri Nabi, tergelak duduk tepi. Isteri Nabi ada. Dia kata, perempuan kau ada mani? Nabi kata, ya, ada mani. Kalau tidak, macam mana anak tu nak menyerupai mak atau ayah dia? Daripada mani lah. Maka ada. Jadi perempuan dapat balik dengan 3 cara. Yang pertama, perempuan dapat balik dengan 3 cara. Yang pertama, sebab keluar haid umur 9 sampai 15, maka baliklah dia. Maka lepas berhenti haid tu wajib mandi. Yang kedua, kerana keluar mani. Walaupun tak berlaku, tapi itu antara hukum syarak. Yang ketiga, kerana cukup 15 tahun dalam keadaan tak keluar haid, maka dia balik secara automatik dengan umur, dia panggil. Sama ada keluar mani itu lelaki atau perempuan, umurnya mesti 9 sampai 15. Umur keluar mani tadi, lelaki atau perempuan. Kalau keluar umur 8 tahun, bila sebut 9 sampai 15, qamariyah, bukan syamsiah. Sempurna 9 tahun. Maknanya masuk tahun yang ke-10 lah. Tapi kita bagi sempurna 9 tahun, maka keluar mani lelaki ataupun perempuan, maka wajib mandi. Jika kurang daripada 9 tahun keluar mani pun tak wajib mandi. Dan ianya najis. Sedangkan kita tahu mani itu tak najis, suci. Sebab kita daripada mani. Kita lah tu. Jadi kalau najis, kita pun bernajis lah. Tapi mani tidak najis. Tapi kalau rupa mani keluar pada umur kurang daripada 9 tahun, maka dia adalah najis. Najis. Sebab dia bukan pada umur 9 sampai 15. Tapi kalau lebih, masuk 9 sampai 15 tu untuk balik. Lebih daripada 15, jika tak balik-balik juga, takkan tak balik-balik. Kalau tak keluar mani juga, dia balik automatik. Dan selepas pada 15 tahun tu, keluar mani tak ada masalah, wajib mandi. Seperti walaupun satu titik, walaupun bukan berwarna putih, walaupun berwarna darah sekalipun, warna merah, kerana dia asal usul daripada darah, 40 titik darah untuk jadi satu titik mani, maka kalau ada sebab-sebab tertentu, mani itu boleh jadi warna merah, walaupun warna merah sekalipun. Sama ada jaga atau tidur, terjadi itu ketika jaga atau tidur. Sama ada nafsu syahwat atau tidak, sama ada nafsu atau tidak, wajib mandi kalau keluar. Sekiranya ia bangkit dari tidur, didapatinya ada air mani pada kainnya atau cadar. Pada kainnya yang dia pakai atau cadar, yang tidak mungkin daripada orang lain. Dia seorang tidur situ, tak ada daripada orang lain, dia seorang tidur situ. Bangun-bangun tak sedar pun, tahu-tahu ada kesan air mani, wajiblah atasnya mandi. Wajib mandi, laki atau perempuan. Tetapi kalau syak ia boleh jadi daripada dirinya atau daripada orang lain. Umpama ia tidur berdua di atas satu katil, ni saya sunat saja mandi. Ada 2 orang tidur atas katil, tak sedar apa-apa dua-dua, bangun-bangun tengok-tengok ada kesan air mani. Sama ada kering atau basah, dua-dua tak wajib mandi.
kecuali yakin ini dia punya, maka orang tu lah yang yakin tu lah yang wajib mandi. Ni tak yakin, tak tahu lah. Semana nak ngaku orang berak tengah jalan, tak ngaku. Siapa punya ni, siapa punya ni, semua tak ngaku. Memang dalam hati pun tak ngaku, dalam hati pun kata tak tahu, tak ada keyakinan bahawa siapa punya, maka dua-dua tak payah mandi, tak wajib mandi. Cuma ada kata kat sini sunat mandi, dua-dua sunat mandi. Tapi kalau yakin tak mengaku tu tak boleh. Ini memang tak yakin. Sekiranya perempuan lepas jima', yakni lepas mandi, tiba-tiba keluar mani suaminya yang telah ada dalam farasnya, tiadalah wajib diulang mandi, cuma membatalkan wuduk saja. Jika keluar mani suaminya, tak wajib mandi. Isteri itu tak wajib mandi, tapi wajib ambil wuduk lain lah kalau nak sembahyang. Membatalkan wuduk, wajib ambil wuduk tapi tak wajib mandi. Yang ketiga, mati, yakni apabila berlaku kematian. Cuma mati ni bukannya dia wajib mandi. Yang tadi dia yang wajib mandi. Orang yang keluar mandi, orang yang bersetubuh, dia yang wajib mandi. Mati ni bukan dia wajib mandi. Kalau dia wajib mandi, kita lah yang lari. Orang lain yang wajib mandi. Sebab tu setengah kitab tak masuk mati. Sebab mati ni bukan kewajipan orang mati tu mandi, kewajipan orang hidup. Tapi dia masukkan juga kitab kita. Baca je lah. Mati yakni apabila berlaku kematian seseorang, wajiblah dimandi kecuali orang itu mati syahid. Tiadalah wajib dimandikan mayatnya, bahkan haram. Kalau mati, wajib orang lain mandikan dia. Mandikan jenazah tu macam mandi wajib lah. Jika mati biasa, mati bukan syahid. Jika mati syahid, bila sebut mati syahid, yang mati syahid yang tiadalah wajib dimandikan mayatnya ni, dua mati syahid. Mati syahid ada tiga. Haram memandikan jenazah yang mati syahid. Mati syahid ada tiga. Satu syahid dunia akhirat, syahid dunia, syahid akhirat. Yang kata mati syahid haram mandi adalah mati syahid dunia, mati syahid dunia akhirat. Mati syahid akhirat wajib mandi. Apa dia mati syahid akhirat? Mati melahirkan, beranak, mati lemas, mati terbakar, mati kena himpap, mati kerana penyakit dalam perut, mati kerana penyakit berjangkit. Itu semua mati syahid. Mati dalam menuntut ilmu, semua tu mati syahid. Tapi syahid akhirat, yang tu wajib mandi. Tu wajib mandi. Mati syahid dunia akhirat, tak, haram mandi. Tanam gitu-gitu aja. Mati syahid dunia akhirat, dia berperang melawan tentera kufar kerana nak menegakkan hukum Allah. Maka dan dia berperang tu dengan tentera Marokah, tentera kafir. Dan dia berperang tu bukan buruh, bukan dia berperang Islam dengan Islam, walaupun berbeza pendapat, mesti dengan orang kafir kerana menegakkan hukum Allah. Mati, kemudian dia mati, dan dia niat tu lillahi ta'ala dalam hati dia, maka namanya mati syahid dunia akhirat, maka haram mandi. Satu lagi mati syahid dunia. Mati syahid dunia ni tak wajib mandi juga, haram mandi juga. Maksudnya apa? Dalam hati dia benci kat Islam. Dalam hati dia nanti kalau Islam dah nampak kalah ni, aku nak serang kat belakang. Sekarang ni buat macam rupa geng dulu, nak serang kat dalam. Tu niat dia. Tapi mula-mula orang tak perasan lagi, dia konon-konon dia jadi serang. Tiba-tiba mati awal-awal lagi, tak sempat nak berpaling tandas dah mati. Tapi dalam hati dia memang tak suka Islam, memang dia nak serang Islam, memang dia jahat sebenarnya. Macam spy ke macam tu lah. Maka dia perang mati. Orang mana tahu hati dia? Jadi maka orang tak tahu, orang ingat dia mati syahid dunia akhirat lah, sebab orang kafir bunuh dia. Sedangkan orang kafir tu kawan dia, yang dia telah berpakat. Kawan dia, orang kafir tu nak panah orang Islam, terpanah dia. Salah tengok, panah dia, maka mati. Maka waktu tu sama juga, wajib haram mandikan. Kenapa pula haram mandikan? Kita mana tahu hati dia. Bukan zaman Nabi. Nabi boleh. Nabi tengok dia yang mati syahid, yang mati kerana berperang. Finnar, neraka. Syurga, neraka. Nabi tak apalah Nabi. Kita mana tahu hati dia. Nabi boleh tahu lah. Orang Islam dia tunjuk tu yang perang. Neraka, syurga, neraka. Sebab apa? Nampak macam ya dah. Nampak macam baik, bagus dah. Sebab berperang. Rupanya Nabi tahulah isi hati tu. Nabi terima wahyu lah. Tapi kita tak tahu. Bila kita tak tahu, dia mati, nampak dia mati duduk dalam
belah Islam, haram mandi. Sedangkan akhirat nanti kena seksa neraka. Sebab dia nak berpaling tadah tak sempat aja. Dia panggil mati syahid dunia. Mati syahid dunia ni atas dunia haram mandi juga. Yang mati syahid akhirat tadi, yang kerana penyakit berjangkit, kerana melahirkan, kerana mati lemah, mati terbakar, mati kena himpap, apa lagi mati menuntut ilmu, mati dan sebagainya kan. Mati syahid tu, mati syahid akhirat wajib mandi macam orang biasa, tapi dekat akhirat nanti dia macam mati syahid. Lebih baik mati syahid akhirat daripada mati syahid dunia. Yang terbaik mati syahid dunia akhirat. Okey. Maka haram mandi. Ada lagi tiga sebab yang mewajibkan mandi khas pada perempuan saja. Perempuan aja yang wajib, lelaki tak ada yang ini. Yang tadi lelaki, jima' laki perempuan wajib mandi, keluar mani laki perempuan wajib mandi, mati laki perempuan wajib mandi. Yang tiga lagi lepas pada ni perempuan aja, laki tak adalah yang wajib mandi. Jadi perempuan banyaklah kena mandi banding lelaki. Apa dia tiga? Iaitu keempat, keluar darah haid daripada perempuan sampai umurnya 9 tahun qamariyah. Bila umurnya cukup 9 tahun qamariyah, penuh 9 tahun. Maksudnya masuk tahun yang ke-10. Mana penuh 9 tahun. Maknanya kalau kata bulan 8 lahir, kita kena ambil qamariyah. Kata bulan Syawal lahir, bulan Syawal sampai bulan Syawal 354 hari. 354 hari kan? Qamariyah lah. Syamsiah 365. Betul tak? 354. Lah 365. Lebih kurang. Cek lah balik kalender tu setahun berapa hari. Yang Qamariyah dia kurang 11 hari daripada Syamsiah. Jadi daripada Syawal sampai Syawal 354 hari. Itu dia panggil setahun. Penuh. Satu. Jadi penuh 9 kali penuh setahun. Kali lah jadi berapa ribu hari. Penuh 9 kali, penuh 9 tahun, kemudian masuk hari pertama tahun yang ke-10. Keluar darah haid, baru nama haid. Tapi kalau sebelum tu tak nama haid. Okay. Jika selepas pada tu dia kata kat sini 9 tahun. Jadi bila lebih 9 tahun keluar darah, maka perempuan tadi kali pertama baligh lah. Okey, lepas keluar darah tu, ketika keluar mana boleh mandi. Kering maka wajib mandi. Ini kena ajar anak ni. Saya berpengalaman ajar bab haid nifas istihadah ni. Bila tanya budak-budak sekolah yang sekolah rendah yang umur 11-12, boleh kata majoriti tak diajar. Dosa tu mak ayah. Lebih-lebih lagi ayah dosa. Berdosa. Sebab mak ayah ni wajib ajar anak bab semayang, bab akidah kan. Mak ayah lah yang wajib ajar. Lebih-lebih lagi ayah lah. Ayah yang wajib ajar. Sebab dia ketua. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ul an ra'iyatih. Setiap daripada kita lelaki ni adalah pemerintah. Macam itulah kita kata. Dan kita akan dipersoalkan dengan rakyat kita. Kita pemerintah paling kecil, pemerintah dalam rumah. Kita akan dipersoalkan tentang isteri dan anak-anak. Lebih-lebih lagi anak perempuan. Yang wajib diajar pada umur 7 tahun wajib ajar bab haid. Bila saya pergi sekolah dululah, itu bancian saya dekat Lembah Kelang, tapi saya rasa sama je mana-mana. Umur 7 tahun, 8 tahun tak tahu apa benda. Tahulah keluar darah, tapi tak tahu dari segi hukum hakam. Saya kata apa, mungkin awal sangat kot. Umur 11-12 tahun tak tahu apa benda. Sekurang-kurang sebanyak-banyak. Boleh kata, kalau kata macam ni, kalau saya kata macam ni tak keterlaluan. Seorang pun tak tahu. Tak keterlaluan kalau kata macam tu. Seorang pun tak tahu berkaitan dengan hukum hakam. Akhir sekali saya baru ni lah, beberapa bulan lepas saya hasilkan satu buku berkaitan dengan haid, nifas dan istihadah, 150 muka surat. Bukan bahasa dulu lah, dalam buat bahasa sekarang. Ada dulu, saya kalau ingat lagi bulan 3 itu saya dijemput pergi ke Hotel Mandurah. Saya rasa terang tak pergi rasa. Hotel Mandurah pelancaran itu bulan 3 itu sebelum bulan puasa.
Bila orang baca tu, tak pernah tahu. Sebab apa? Tak diajar. Siapa yang kena tanggung ni? Siapa yang kira berdosa lah? Ayah tau. Bukan mak, ayah. Ayah yang kena tanggung. Macam mana anak tu boleh tak tahu? Sebab anak tu bila besar sikit, umur anak tu katalah umur anak tu 15. Waktu tu dia tak tanya ayah dah malu dah. Mak pun tak ajar dia, ajar pun atau basic sangat. Lepas tu dia ambil maklumat kat mana? Mana dia ambil maklumat tentang haid, lepas dah kahwin nanti tentang nifas, tentang istihadah yang keluar. Dia ambil maklumat tu kat mana? Ambil maklumat kat internet gitu lah. Itu yang jadi banyak ajaran-ajaran pelik. Sebanyak-banyak haid 15 hari ya. Takkan tak tahu kot sebanyak-banyak haid 15 hari. Habis kalau keluar 16 hari, darah apa yang hari ke-16 tu? Istihadah. Mana kitab lah? Belajar kat mana? Tak tahu lah. Dia kata, iyalah, kan sebanyak-banyak haid 15 hari. Bila dia keluar lebih 15 hari sampai hari ke-16, hari ke-16 tu mestilah istihadah. Belajar kat mana macam tu? Semua jawab gitu. Pelik sungguh. Kadang-kadang dah tua pun jawab itu. Dah menopause lah. Maknanya tak ada darah dah. Boleh jawab macam tu juga. Soalannya masa dia umur 15, umur tu dia semayang apa semua. Macam ni dia buat tak tahulah selama berpuluh tahun. Allahuakbar, risau saya. Meremang bulu roma bila bincang. Bila tanya, umur berapa dah makcik? Saya dah 68 dah. Bila tanya haid basic sangat. Sebanyak-banyak berapa? Haid 15 hari. Habis macam mana kalau keluar 20 hari macam mana? Berterusan. Keluar 20. Maknanya hari ke-16 sampai 20 tu yang lebih 15 tu istihadah lah. Loh. Belajar kat mana macam tu? Itu tak kira lagi sebanyak-banyak nifas 100 hari lah. Pelik lah sungguh. Entahlah. Kenapa jadi macam ni? Kita ni tak cana tak peduli tentang hukum hakam. Sebab dia ada kena mengena dengan sembahyang tau. Sembahyang tak sah. Satu waktu tinggal sembahyang, nama dah ada dekat pintu neraka dah. Satu sekali tinggal sembahyang dengan sengaja ataupun cuai, maka dekat pintu neraka dah ada nama dah. Baru satu. Tapi kalau buatnya salah pengiraan berkaitan dengan haid dengan istihadah, tak sembahyang tak berapa waktu dah, tak tahulah macam mana. Faham? Tak ambil peduli. Orang macam pandai. Esok saya ada kelas dekat apa nama tempat tu? Sungai Soi tu, dekat Petronas Sungai Soi kot, jalan nak ke Sungai Soi. Sebelah Petronas tu ada surau. Esok ada kelas muslimat pukul 9. Tapi bila kita tengok yang datang mengaji, berapa kerat sangat perempuan. Allah, tak tahu nak pesan lah. Tapi dia perkara tu fardu ain. Pesan macam-macam, dah karang satu buku, satu kitab, bahasa yang mudah. Tak mahu juga. Betul kata hidayah milik Allah. Tapi kalau jual kat Shopee tu, saya jual kat Shopee, laku banyak. Laku banyak. Tapi mengaji tak. Mana boleh baca macam tu boleh faham? Takkan boleh faham. Keempat, keluar darah haid daripada perempuan sampai umurnya 9 tahun. Maka keluar haid dan berhenti. Ketika berhenti itu, jika cukup syarat-syarat haid, maka wajib mandi. Jika dapat tamyiz, maka lakukanlah tamyiz dekat haid tadi tu. Jika tak boleh tamyiz, maka lakukanlah adat sebagai pengiraan menentukan haid tadi. Yang kelima, keluar darah nifas. Keluar darah nifas iaitu darah yang keluar mengiringi beranak. Apa maksud mengiringi? Lepas beranak. Kerana darah itu nifas. Kumpulan daripada darah haid juga. Keluar darah nifas wajib mandi, iaitu apabila berhenti darah nifas tu. Kalau 40 hari 40 hari lah. Kalau 45 hari 45 hari lah. Kalau 20 hari 20 hari lah. Kering nifas wajib mandi. Yang ni suami kena pesan ke isteri. Bab pantang bab lain. Pantang apa? Pantang tak boleh makan tu, tak boleh bergerak, tak boleh keluar rumah, tak boleh gerak sangat, tak boleh gitu gini, tak boleh aktif sangat. Itu pantang Melayu dia panggil. Teruskan, tak ada masalah. Tapi pantang semayang adalah darah nifas. Ada darah nifas, pantang semayang. Tak ada darah nifas, walaupun baru 10 hari dah berhenti, wajib semayang. Tak ada pantang semayang lah. Ini dengan 40 hari dia tak semayang. Ada darah 40 hari dia tak semayang. Sedangkan darah dah berhenti darah dah berhenti ketika hari ke-20. Maka berdosa dia. Bila dia berdosa, dia tak semayang. Sebab dia kata 40 hari kan pantang, 44 hari lah, berapa 60 hari lah, 100 hari lah. Itu pantang makan. Jangan makan benda-benda yang menggatal, yang sejuk sebagainya. Itu bukan pantang.
Pantang semayang. Pantang semayang tu darah. Istilah dia panggil mani'. Ada darah, ada mani'. Bila ada mani', pantang semayang. Tak boleh semayang. Tapi bila tak ada darah, tak ada mani', tak ada pantang lah. Bab makan nak pantang 100 hari ke, berapa ke, pantang lah. Tapi bab semayang tak boleh. Ini dia tidak. 40 hari tak semayang. Kering dah. Hari ke-20 dah kering lah. Dia tanya lelaki dia, suami kata, kan pantang tu. Bila macam tu menyebabkan dia tak semayang. Bila dia tak semayang, maka dia namakan orang yang melanggar perintah Allah. Bila tak semayang, dia ada pangkat atas kepala, namanya fasik. Bukan kafir. Kafir tolak kewajipan semayang. Semayang tak wajib, itu kufur. Dia bukan kata semayang tak wajib, dia tak semayang. Kerana cuai dalam menuntut ilmu, dia tak semayang. Bila dia tak semayang, dia ada pangkat. Pangkat dia fasik. Orang fasik bagi susu dekat anak. Anak je dia. Kita ni sebaik-baiknya, bila orang kafir masak, jangan makan. Bukan haram. Ni bukan fiqh ni. Bukan fiqh. Fiqh janji halal, tak ada perkara yang haram, boleh makan. Tapi sebaik-baiknya kalau tangan orang kafir, jangan makan. Imam Syafi'i pergi rumah anak murid dia Imam Hanbali. Lama tak jumpa, hantar surat nak pergi. Anak Imam Syafi'i, Imam Hanbali, Imam Ahmad, mazhab Hanbali itulah. Dia kata dekat anak perempuan dia, lepas ni tok guru yang paling aku sayang, yang ketika aku doa, aku tak pernah miss doa dia, Muhammad bin Idris. Imam Syafi'i lah. Imam Syafi'i yang mazhab Syafi'i itulah. Dia nak akan datang tak lama lagi. Dia dah on the way lah. Dia hantar surat. Lepas ni kalau dia datang, kau masak sedap-sedap, buat begitu, gini-gini. Oh, anak dia teruja lah nak tengok tok guru ayah aku hebat dah. Jadi mufti dah waktu tu. Imam Hanbali, ini tok guru, mesti hebat lagi. Datang. Imam Syafi'i dah sampai, peluk-peluk, cerita sikit. Oh, jemput makan tuan guru. Pagi-pagi, bakar banyak. Makan banyak. Kemudian, anak dia tengok. Anak Imam Ahmad. Kata, wali besar. Makan banyak. Wali ni makan sikit. Panjanglah cerita dia. Tidur tak ada tahajud. Ambil wuduk. Malam tu, tidur, bangun, semayang 2 rakaat, lepas tu tidur balik. Tak ambil wuduk. 2 kali dah. Tadi makan banyak. Kata wali besar, kata tok guru besar, tapi makan banyak. Kalau makan roti tu berkeping-keping. Ayah aku makan sekadar nak hilang lapar je. Lepas tu malam sembahyang bangun tahajud 2 rakaat aja. Dah lah tu tak ambil wuduk. Tu tidur balik. Lepas pada tu dia tanya, panjang lagi cerita, saya pendekkan lah. Esok pagi tu dia tanya ayah, dan dia beberapa hari lepas dah nak balik tu dia kata, ayah kata hebat sangat. Dia bagi tahu lah anak dia macam ni. Dia kata, tempat kamu ni aku tahu rezeki yang kamu, dari sumber rezeki kamu halal. Aku tahu. Dan yang masak tu, yang beli tepung, masak uli tu kamu, iaitu anak murid. Aku kenal kamu daripada sumber yang halal, daripada tangan orang yang takut pada Allah. Maka makanan orang beriman adalah syifa, adalah ubat. Aku sakit bawasir, Imam Syafi'i sakit bawasir. Aku sakit lama tak elok, maka aku makan banyak, niat ubat. Itu orang tua cakap tu. Kambing tak boleh makan darah tinggi, makan niat ubat. Ingat orang kafir, orang tua dulu cakap. Makan. Tak boleh makan pantang. Niat ubat. Dia boleh tu. Makan niat ubat. Makan sebab aku tahu, sebab aku nama dah penyakit tu. Penyakit aku tak sembuh. Dah macam-macam ubat makan. Jadi aku nak tangan orang beriman. Kita nak beritahu cerita apa kat sini? Makanan tadi tu memberi kesan. Maknanya kalau orang tu orang beriman, kita makan boleh jadi penyembuh. Habis kalau tangan orang fasik, orang berdosa besar, ada kesan tak dekat tangan dia kita salah makanan? Ada. Ini bukan makanan yang dia masak, daripada badan dia, susu dia bagi ke anak. Sedangkan mak dia tak semayang. Mak dia semayang. Tak semayang kerana apa? Salah faham tentang nifas tadi itulah. Nifas dah berhenti, gitu gini, dia tak erti cek dan sebagainya. Sebab sepatutnya dia wajib semayang, tapi dia tak semayang kerana cuai dalam menuntut ilmu. Maka dia dapat status fasik. Dia bagi anak dia susu. Tiba-tiba dia kata, aku kata nak baik-baik. Kenapa anak ni lain macam ni anak aku ni? Kenapa? Mana tak ni bagi makan kecil-kecil dah bagi makan daripada orang yang fasik. Halimatus Sa'adiyah, ibu susu Nabi. Kenapa? Kenapa Allah takdirkan Nabi dapat ibu susu Halimatus Sa'adiyah? Sebab dia orang baik dan sebagainya lah. Adalah orang baik. Lepas tu akhir sekali Nabi bisa susu dia. Jadi nak bagi tahu,
susu tu atau orang yang nak memberi makanan tu ada kesan dekat anak. Itu anak jadi perangai pelik lah. Tak dengar cakap, malas semayang apa semua. Asal siapa? Mak. Mak jenis semayang. Jenis semayang tapi salah faham, salah belajar tentang nifas. Bila salah belajar tentang nifas, sepatutnya wajib semayang. Sebab dah kering, 3 hari je keluar. Betul kering. Mana ada nifas 3 hari? Nifas kan biasa 44. Mana dia belajar tu? Bila dah kering, katalah 2 hari, sehari je keluar darah. 5 jam je keluar darah. Tidur kejap, lepas beranak kan penat. Tidur je 5 jam, tidur. Bangun-bangun tengok tak ada darah dah. Tak semayang 40 hari. Lepas hari 41 baru mandi. Maknanya 40 hari tak semayang. Dalam masa yang sama, bagi susu kat anak tu. Apa anak jadi? Kita tak perasan benda tu. Kalau air tangan orang beriman ada kesan. Air tangan orang yang tak beriman ataupun orang yang bukan tak beriman lah, orang yang maksiat, ada kesan. Ada kesan. Sebab tu kalau kita tengok tutup guru, dia tak makan, dia tengok kedai mana. Dia tak pergi semua kedai. Ini bukan cerita halal haram. Halal haram tu tekah, ini bukan. Ini dalaman. Halal haram janji ianya tak ada benda yang najis. Siapa acam masak pun. Mutu sami goreng muruku boleh makan. Tapi dia sunat. Mutu tu sunat ke tak? Makan orang tak sunat, tangan orang tak sunat. Entah macam mana dia buat. Tapi dia sudut pekah, tak ada masalah. Hapsang boleh makan. Walaupun cerita. Sebab halal. Sebab dia tahu benda haram. Kita bukan cerita bab tu. Bab dalam. Jadi bila macam tu, nifas keluar mengiringi beranak. Berapa dah? Sekejap. Kena laju sikit. Mengiringi beranak, maksudnya keluar anak. Bila keluar anak, darah keluar selepas pada itu, dia panggil nifas. Keluar sebelum melahirkan, keluar darah, itu bukan nifas. Dia panggil darah talqin. Kalau mengaji bab ni akan jumpa darah talaq, dia panggil darah talqin. Kemudian melahirkan, kadang-kadang dia panggil kembar darah, keluar sekali dengan anak darah, itu pun bukan darah nifas lagi. Sempurna keluar anak, lepas pada itu baru darah nifas. Dan dia kata darah, kerana darah itu, darah nifas itu kumpulan daripada haid juga. Rupanya darah nifas ni daripada haid. Apabila mengandung tak keluar haid, biasanya gitu. Bila tak keluar haid, pergi cek doktor, tengok ada 2 lain anak. Dah mengandung. Kenapa tak keluar haid? Kerana mengandung. Bila berlaku persenyawaan, maka haid dah tak keluar. Darah yang sepatutnya keluar tu dia pergi mana? Dia ada dalam badan. Yalah, dia tak keluar mesti ada dalam badan. Bulan pertama mengandung, katalah dia punya darah 7 hari, katalah haid dia biasa 7 hari, tiba-tiba tak keluar, maka cek mengandung. Maknanya 7 hari punya darah ada dalam badan. Ada. Kemudian bulan yang kedua tak keluar juga. Mengandung, mana keluar darah? 2. Bulan kedua, sepatutnya 7 hari juga biasanya lah, 6-7 hari. Tapi tak keluar juga, dia ada dalam badan. Dah 14 hari dah. Lepas tu, bulan ketiga, sepatutnya keluar setiap bulan. Tapi sebab mengandung, tak keluar juga. Ada lagi, 21 hari lah. Mudah-mudah kira gitulah. Sebab haid ni dia kadang-kadang 6, 7, 8. Kita kira mudah-mudah je. Kemudian bulan yang keempat, sepatut keluar darah. Tak keluar juga, kan mengandung baru 4 bulan. Maka 28 hari. Ada darah 28 hari yang sepatutnya keluar, ada dalam badan. Lepas tu perut makin besar. Adalah darah duduk kat celah mana tu. Okay. Lepas tu, dalam hadis dia sebut, ditiupkan roh. Masa 4 bulan qamariah dalam rahim tu ditiupkan roh. Bila ditiupkan roh jadi manusia lah, sebab jasad ada, roh dan ada. Sebelum 40 kita tak panggil manusia sebab tak ada roh lagi. Bila ditiupkan roh, maka jadilah istilah panggil orang manusia. Dah cukup lah. Zahir batin ada. Zahir ada, luar badan jasad ada, roh pun ada. Kemudian bulan kelima sepatutnya keluar nifas kan, keluar darah haid kan, tak keluar juga. Memanglah mengandung. Tak keluar. Pergi mana? Istilah dalam kitab-kitab lama dia kata menjadi makanan anak itu. Yalah, darah dalam badan kita masuk jadi makanan, zat daripada darah tu lah. Orang dulu cakap macam tu. Masuk kot placenta, uri tu, masuk kot tali pusat, masuk dalam perut anak. Tapi bermula dia makan adalah bulan yang kelima. 1 ke 4 dia tak makan. Sebab apa? Dia bukan orang lagi, tak ada roh lagi. Jadi 5, 6, 7, 8, 9. Darah sepatutnya keluar kan 7 hari kan, haid tu tak ada. Sebab dah jadi istilah dia panggil makanan anak. Okey. Masalahnya, bulan pertama sampai bulan keempat, darah tu tak jadi makanan anak. Mana dia pergi? Itu yang dia akan keluar bila melahirkan nanti. Sebab tu nak kira nifas tak susah pun. Biasa haid berapa hari sebulan? Biasa 6-7. 6
67 aja. Kita ambil 7 lah. 7 tadi 4 bulan kan baru ditiupkan roh. 7 kali 4 28. Nifas dia nanti 28, 29, 30 gitu Kadang-kadang 20 dia lari sikit je. Tapi duk area tu je. Biasa haid berapa hari sebulan? Biasa 10 hari. Oh lama haidnya 10 hari sebulan. Maka nifas dia nanti 40, 38, 41, 42 area tu. Sebab itu adalah darah tu dia kata kat situ. Kerana darah itu, darah nifas kumpulan daripada haid tu. Sebab tu mazhab Syafi'i, orang yang mengandung keluar darah cukup syarat dia haid walaupun dia mengandung. Jika cukup syarat lah lebih 24 jam. Cukup setakat tu. Bab haid ni panjang lagi. Keenam, beranak. Beranak pun wajib mandi jika beranak tu melahirkanlah. Jika keluar anak itu keadaannya basah. Kalau keluar anak itu basah, sama ada basah dengan air ketuban, basah dengan darah, yang penting bukan kering lah. Soalannya, ada ke kering? Ada. Buat pembedahan tu. Kau atas, orang dulu kata beranak kau tingkap. Beranak kau tingkap. Beranak kau pintu, kau jalan normal. Ni tak mau keluar kau pintu. Tak mau keluar, songsang lah. Tak sebab apalah, terbelit. Tali pusat lah, apalah, buatlah istilah apa pun. Tak mau keluar kau pintu. Habis tu nak keluar mana? Nak keluar kau tingkap. Doktor terpaksa lah bila keluar, dia panggil kering. Memang anak tu basah. Tapi basah tu basah ke atas. Basah ke atas. Istilahnya tak keluar nifas. Lepas keluar, Caesar, bersalin, kot tingkap. Kemudian tak keluar darah. Bila tak keluar darah, maka wajib mandi. Nama mandi tu mandi wiladah atau mandi beranak. Tapi jika ada darah keluar, darah nifas, haram mandi. Haram mandi. Sebab ada darah nifas. Nanti lepas kering nifas, mandilah sekali. Yang ini, darah tak ada. Darah tak ada. Lepas beranak. Biasanya bukan normal lah. Kalau keluar normal mesti ada darah kan. Biasa buat pembedahan lah. Buat pembedahan, keluar anak, ke atas, bawah pusat, dia toreh gitu, buat keluar anak. Kemudian anak dah keluar. Tengok-tengok, darah tak ada. Dijahit atau digam balik, doktor jahit atau gam balik, darah tak keluar. Wajib mandi, wajib solat. Macam mana nak mandi? Mandi cara orang sakit. Itu perbahasan lain. Macam mana nak solat? Tak boleh nak duduk, sakit, pedih. Solat cara orang sakit. Tamak dia berdiri, duduk, baring, mengiring, melentang dan sebagainya. Tapi wajib mandi, wajib solat. Walaupun baru dapat anak, wajib mandi dan solat jika masuk waktu. Sebab tak ada darah. Tak ada nifas. Bila tak ada nifas, tak ada mani', tak ada penghalang. Bila tak ada penghalang, kenapa tak? Pantang. Pantang tu bab lain. Belah, buat pembedahan, pantang lagi lama. Maka 100 hari tak semayang, pantang. Bukan, itu pantang bergerak, pantang makan, pantang itu, bukan pantang semayang. Habis semayang tak ada pantang, wajib segera. Lainlah keluar anak ke atas, darah keluar ke bawah. Yang tu tak boleh semayang lah. Sebab darah nifas ada. Dan ada yang terjadi macam tu. Dan kebiasaannya terjadi setelah beberapa hari. Beberapa hari kelahiran, dah balik rumah, baru keluar darah. Maka ketika, katalah 3 hari tak ada darah daripada bermula kelahiran, keluar kot tingkap tadi tu, maka wajib semayang 3 hari. Kalau bulan Ramadan, wajib puasa. Wajib mandi wajib. Mandi wiladah dia panggil tu, mandi kerana beranak. Jadi bila keluar anak, kemudian lepas 3 hari baru keluar darah, itu adalah nifas. Nifas lah. Jika keluar 15 hari tak ada darah, lepas melahirkan tu 15 hari tak keluar darah, risau dah dia. Hari ke-16, anak dah umur 16 hari lah, hari ke-16 baru keluar darah. Darah tu bukan nifas dah, darah itu adalah haid. Dan pada kelahiran itu dia tak ada nifas. Kena ngaji lah waktu tu. Saya poin-poin ni je. Okay. Kalau tak basah, kalau anak tu tak basah, kering, maka masuk kering tu macam tadi lah. Tak logik lah keluar kot pintu, tiba-tiba kering. Tak logik lah. Keluar kot tingkap lah, kering. Tak basah, maka di sisi qaul yang asah, di sisi pendapat yang mutamad, yang lebih tepat, yang asah, dia sahih dengan sahih, asah, yang lebih tepat, wajib mandi juga, yang sebut tadi lah. Walaupun tak ada darah, wajib mandi juga. Walaupun beranak tu kering, wajib mandi juga. Kan? Walaupun anak tu kering, anak mana boleh kering? Anak tu kering, wajib mandi juga. Manakala setengah ulama lain mengatakan tidak wajib mandi, sebab keluar tu kering. Keluar kering. Sedangkan keluar anak, tapi itu bukan pendapat mutamad. Keluar anak adalah keluar mani. Kan keluar mani wajib. Anak kan berasal daripada mani. Lepas tu keluar anak, beranak, wajib mandi. Cuma kalau ada darah nifas, tak bolehlah mandi. Sabarlah dulu. Sebab apa tak boleh mandi? Sebab ada nifas. Berdosa lah mandi.
Habis bila? Tunggulah berapa puluh hari, 30 hari darah berhenti, mandilah. Mandilah sekaligus. Sekaligus mandi wiladah dengan mandi nifas. Tapi ada orang buat dulu, orang dulu-dulu. Tok bidan dulu-dulu, bila dia sambut kelahiran, lepas sambut kelahiran tu, lepas tu dia pesan dekat jap lagi tu mandi wiladah. Sebab mandi wiladah wajib pun, jangan mandi. Padahal beranak normal, bila beranak normal darah nifas tu ada, haram mandi. Tok bidan pun dia suruh mandi. Mana nak mandi apa ada darah nifas? Yang mandi tu kalau tak ada darah nifas baru wajib mandi. Ini tak, mandi jangan lupa. Kawan ni mandilah, kembang habis urat-urat. Baru lepas melahirkan tak boleh mandi. Lama tak boleh mandi. Sebab darah urat dia rosak, putus. Dia mandi. Kenapa? Wajib mandi. Wajib mandi apa ada darah nifas. Tok bidan kata ni dalam kitab kata wajib mandi kalau beranak, tu beranak wajiblah mandi. Kalau tak ada darah, kalau ada darah nifas tak boleh mandi. Maka macam mana cara-cara nak mandi? Cara-cara nak mandi, fardu atas rukun mandi, hadas 3 perkara. Kan tak? Bulan depan. Bila sebut wajib mandi kerana keluar mani, kerana jima', kerana melahirkan, kerana kering daripada haid, kerana kering pernifas, kan wajib mandi. Habis itu mandi macam mana? Apa syarat-syaratnya? Ada 3 fardu, 3 rukun mandi. Sempurna 3 rukun baru sah mandi wajib. Kalau tak sempurna 3 rukun tak sah. Sempurna baru sah. Ini pun kadang-kadang berlaku. Kalau disebut dalam kitab kita nantilah. Mandi wajib tapi tak duduk. Lebih-lebih lagi orang perempuan. Kalau tak duduk, berkemungkinan besar tak sah mandi wajib. Tak duduk, bercangkung. Kalau berkemungkinan besar tak sah mandi wajib, tanpa dia sedari, sebab dia tak duduk, sebab ada kawasan anggota zahir yang tak kena, menyebabkan sembahyang tak sah. Baca Quran haram, pegang Quran haram, masuk masjid haram. Nampak mandi wajib, tapi kesan dia jauh kesan dia. Sebab dia kata, aku kena mandi, sedangkan mandi dia tak sah. Kenapa? Sebab dia tak duduk. Dan kita ada tulis. Dia tak duduk. Bila dia tak duduk, menyebabkan mandi tak sah. Bila mandi tak sah, dia baca Quran, dia sembahyang, berdosa. Bas sembahyang pula gaji sembahyang sunat. Orang perempuan kan gaji sembahyang sunat, sembahyang sunat berdosa lagi. Nampak bagusnya, solehahnya, tapi berdosa dari segi kita tak perasan. Lepas tu baca Quran pula berdosa, pegang Quran berdosa. Yalah ada usah sebab mandi tak sah. Pergi masuk masjid berdosa. Kalau dia berjimat dengan suami dia berdosa. Suami tak tahu, isteri lah berdosa. Berdosa sebab salah mandi. Nampak macam kecil, dia besar. Akan datang, sambung akan datang bulan depan. Tunggu dulu. Wallahu a'lam. Selain tasbih kafarah dan suratul subhanakallahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Al 'asr innal insana lafi khusr.